Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ini saya nak cerita dekat korang salah satu cerita yang di-request oleh salah seorang subscriber juga. Sebenarnya dia dah request cerita ni banyak kali dah. Tapi itulah baru sekarang ni saya sempat untuk merealisasikan permintaan dia. Jadi, sesuai dengan tajuk, cerita kali ini adalah cerita tentang mat lampir. Saya rasa kalau saya dan juga awak yang hidup dalam era 90-an ni memang tak asing lagi lah dengan cerita mat lampir kan. Sebab movie mat lampir tu sendiri dia dah buat sampai 3 movie tau. Jadi kalau dekat negara jiran kita dekat Indonesia, memang mat lampir tu satu nama yang sangat familiar bagi dia orang. Dan katanya budak-budak ni ataupun orang-orang dekat sana suka dimomokkan dengan kehadiran mak lampir ni. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, konon ceritanya menurut sejarah lah kan, mak lampir ni sebenarnya adalah seorang puteri daripada kerajaan kuno ataupun kerajaan Champa dan juga dikenali sebagai Chem Tan. Jadi kerajaan Champa ni sendiri sebenarnya pernah menguasai daerah-daerah yang sekarang ni termasuk dalam Vietnam Tengah dan juga Vietnam Selatan. Katanya kerajaan ni dah wujud daripada abad ke-7 lagi sehinggalah tahun 1832. Jadi adalah beberapa cerita yang beredar, katanya nama sebenar mak lampir ni adalah Siti Lampir Maimunah. Jadi sebenarnya mak lampir ni cukup terkenal dekat beberapa wilayah di tanah Sumatera. Antaranya dekat Kabupaten Agam di Bukit Tinggi yang katanya kat situlah adanya Gunung Merapi. So kita memang sedia maklum yang Gunung Merapi tu adalah salah satu gunung berapi yang aktif, yang masih lagi aktif yang ada dekat Indonesia. Jadi legenda mak lampir ni juga sebenarnya dikaitkan dengan legenda 7 harimau. So katanya legenda ni berasal daripada Sumatera Barat, sebahagian daripada Provinsi Bengkulu dan juga Lampung. Okey, sekarang kita cerita tentang kehidupan mak lampir je. Dia bukan mat tahu, tapi mak. Katanya masa remaja, mak lampir ni adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia juga baik, lepas tu dia pemalu. Memang selayaknya seorang anak gadis yang zaman-zaman dululah, sopan santun, baik macam tu kan. Dan bila dia dah meningkat dewasa sikit, dia mula jatuh cinta dengan seorang pemuda. Katanya pemuda ni adalah seorang pengembara. Dan sang pengembara tadi dikenali sebagai Datuk Panglima Kumbang. Katanya Datuk Panglima Kumbang ni adalah seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Dan kenapa namanya ada Panglima? Sebab katanya dia adalah seorang panglima daripada alam kegelapan. Jadi kebanyakan cerita yang beredar, sebenarnya Datuk Panglima Kumbang ni bukanlah daripada bangsa manusia. Jadi korang fahamlah kan dia tu apa sebenarnya kan. Jadi sebenarnya Datuk Panglima Kumbang ni sendiri dia macam boleh bertukar wajah tau. Dia kadang-kadang dia boleh jadi seorang manusia, selayaknya seorang manusia dan handsome sangat, dan dia juga boleh bertukar menjadi seekor harimau kumbang. Harimau yang kali hitam tu. Okey, mula-mula tu mak lampir ni dia macam sukalah kan dekat Panglima Kumbang ni. Dia macam jatuh hati macam tu kan. Tapi sebenarnya cinta dia tak bertepuk sebelah tangan tau. Rupa-rupanya Panglima Kumbang tu sendiri memang suka dekat mak lampir ni. Yelah, pada masa tu mak lampir ni adalah seorang wanita, seorang gadis yang sangat cantik. Tapi bila dah jumpa, dah nak bercinta macam tu kan, sekali keluarga mak lampir ni yang ada dekat Champa tadi, dia orang tahu yang Panglima Kumbang ni berasal daripada bangsa lain, bukan bangsa manusia. So dia orang macam tak setujulah dengan hubungan ni kan. Jadi katanya sebab sakit hati sangat dengan keluarga dia yang tak merestui hubungan cinta dia tadi, dia putuskan untuk larikan diri. Lepas tu dia pergi ke kaki Gunung Merapi. So dekat sana katanya dia bertapa. Lepas tu dia minta supaya dia boleh masuk ke alam siluman dan pergi jumpa dengan buah hati dia. Tapi sepanjang dia bertapa tu pun katanya dia tak berhasil tau. Tak dapat dia nak jumpa dengan buah hati dia tu. Cuma dia tak putus asa. Dia tetap juga bertapa dekat situ dan minta supaya dia boleh masuk ke alam siluman tadi. Tapi tak lama lepas tu dia terjumpa dengan salah seorang yang bertapa juga dekat situ. Nama orang ni adalah Nenek Serintil. Dan Nenek Serintil ni sebenarnya ada kuasa sakti tau. Pedang sakti Caklaung. Hamba berhajat untuk menjadi pendekar yang teragung di Nusantara ini. Jadi pedang sakti Caklaung mesti hamba miliki.
Langkah dulu mayat hamba. Jadi, tak lama lepas tu, Nenek Serintil ni jadi dia punya guru spiritual, aka cikgu yang mengajar dia untuk pergi ke alam lain. So, menurut cerita, Nenek Serintil ni sendiri cukup sakti dan dia berasal daripada aliran hitam anggrek jingga. Jangan tanya saya itu apa benda. Saya tak tahu. Kononnya, Nenek Serintil ni adalah seorang petapa yang berasal daripada Pulau Jawa. Dan dia punya ajaran tu, dia macam memuja Batara Kala. Jadi katanya, Batara Kala itu sendiri adalah satu sosok dewa yang disimbolkan sebagai seorang raksasa yang berwajah mengerikan. Okey, sebab Mak Lampir tadi dah belajar, jadi dia pun dah ada ilmu kesaktian dia sendiri. Dia pun masuk ke alam siluman untuk mencari pujaan hati dia. Masuk ke alam lain tadi, dia cari kat mana Datuk Panglima Kumbang ni berada. Tapi tak jumpa juga. Dan last kali, diorang ditemukan. Tapi diorang ditemukan dalam satu medan pertempuran. Maksudnya sedang berperang-perang macam gitu sekali. Cinta hatiku macam Ahsoka je. Katanya Datuk Panglima Kumbang tewas dalam peperangan tu. Dan dia meninggal dekat situlah. Mak Lampir tadi dia macam tak terima yang buah hati dia ni meninggal. Sebab dia baru je jumpa kan. Dan time tu dia nekat untuk hidupkan balik Datuk Panglima Kumbang tadi. Time tu Nenek Serintil ni dia ada bagi satu ilmu yang cukup sakti yang boleh membangkitkan orang yang dah mati. Bukan orang, makhluk yang dah mati. Tapi sebagai imbalannya, kecantikan yang ada pada wajah Mak Lampir tu perlu dipertaruhkan. Maksudnya kau boleh nak hidupkan Panglima Kumbang ni, tapi sebagai gantinya kau akan berwajah buruk selama-lamanya. So sebab dia tak rela orang yang dia cinta meninggal macam tu, dan dia sendiri pun macam tak sempat lagi nak bahagia dengan Datuk Panglima Kumbang tu kan. So akhirnya Mak Lampir tadi terima apa yang disarankan oleh Nenek Serintil tadi. So dia ambil ilmu tu, dia belajar ilmu tu dan dia hidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Katanya dengan cara mengikat jiwa Datuk Panglima Kumbang ni di bumi. So lepas Mak Lampir tadi buat syarat-syarat semua, ikut prosedur-prosedur dia kan, last kali dia berjaya hidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang tu. Tapi macam yang dijanjikan lah, muka dia terus berubah kepada muka yang sangat buruk dan juga menyeramkan. Cuma walaupun muka dia yang dah bertukar menjadi buruk macam tu, dia tetap juga berharap yang Datuk Panglima Kumbang ni dapat terima dia. Yalah sebab dia dah korbankan kecantikan dia untuk hidupkan orang tu kan. Tapi apa yang jadi sebaliknya. Pengorbanan yang Mak Lampir tu dah buat memang kata sia-sia, tak dihargai sikit pun. Bukan je dia tolak bulat-bulat untuk terima Mak Lampir tau, tapi dia pergi cakap dengan seluruh warga kampung yang Mak Lampir ni adalah orang yang dah kacau warga-warga kat situ. Katanya sejak daripada itulah pertempuran gaib ni terus berlaku. Dan memang ramailah warga-warga ni yang memang takut dengan kehadiran Mak Lampir. Katanya sebab sakit hati sangat dengan apa yang dah jadi dekat diri dia, sampaikan dalam diri Mak Lampir ni penuh dengan dendam. So Mak Lampir ni untuk berperang dengan kaum siluman tadi, dia pergi bersekongkol dengan jin penguasa dekat Gunung Merapi. Kiranya dia buat geng dia sendirilah untuk pergi berperang secara gaib tu. Sebenarnya tujuan Mak Lampir ke Pulau Jawa dekat Gunung Merapi tadi bukanlah hanya sekadar untuk berperang dengan kaum-kaum siluman tu, tapi juga dia nak buat ilmu dia ni supaya sempurna. So katanya dekat Gunung Merapi itulah dijadikan satu tempat persemayaman macam tu, dan dia dirikan sebuah kerajaan gaib. Tapi dia kan manusia. So mitosnya sekarang ni disebabkan benda tu lah Mak Lampir boleh hidup beratus-ratus tahun, dan katanya dia tak boleh nak mati. Wallahualam. So dia akan terus mengganggu umat manusia. Tambah-tambah lagi kalau ada pasangan sejoli yang pergi ke sana. Sebab hubungan cinta dia kan tak jadi, ada konflik yang sangat besar. So mungkin dia
tak suka kalau ada pasangan yang sejoli yang jejak dekat daerah dia. Jadi kerajaan jin tadilah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, dan kabar angin tu jugalah yang buat Gunung Merapi ni jadi satu tempat yang paling menyeramkan, paling keras sebab dia gunung. Jadi kisah Mak Lampir ni memang jadi salah satu mitos yang paling popular dekat Indonesia. Cuma betul ke tak wujudnya ataupun jalan ceritanya sebegitu, wallahualam. Nama pun mitos kan. Tapi kepercayaan terhadap benda gaib dekat sana, dekat Indonesia, memang sangat-sangat pekat. So, macam yang saya cakap dekat awal video tadi, Mak Lampir ni memang dah tak asing dah bagi kita sebab pernah dijadikan filem kan. Pada tahun 1999, dia pernah buat satu cerita yang berkisahkan tentang Mak Lampir ni lah. Tapi dia punya tajuk tu adalah Legenda Misteri Gunung Merapi. Cuma, filem ni sendiri tak dikenali sebagai filem Legenda Misteri Gunung Merapi, tak. Tapi lebih dikenali sebagai Mak Lampir. So, Legenda Misteri Gunung Merapi tu bukanlah salah satu cerita yang dia angkatkan daripada Mak Lampir ni. Tapi sebenarnya ada lagi 3 cerita yang tajuknya Misteri Gunung Merapi yang dikeluarkan pada tahun 1989. Yang tu kiranya yang pertama lah, Mak Lampir yang pertama. Dan Mak Lampir yang kedua dan juga yang ketiga pula dia orang keluarkan pada tahun 1990 dengan tajuk sama, Misteri Gunung Merapi, tapi yang 2 dan juga yang 3. Katanya pelakon untuk Mak Lampir ni adalah Asriati. Dan pelakon untuk Mak Lampir yang sinetronnya pula adalah Farida Pasha. Jadi apa yang popularnya sebab suara ketawanya tu memang kata kalau kita dengar je berdiri habislah bulu roma semua kan. Jenis yang ketawa mengikik-ngikik macam tu. Korang dengarlah sendiri. Next. Macam mana? Ngeri kan? Korang rasa kalau korang jumpa sosok yang macam gitu dengan gelak yang mencekik hihihik macam gitu, korang rasa korang tak lari, memang tak cukup tanah lah. The end. Okay, itulah dia cerita mitos Mak Lampir. So korang boleh pergi tonton cerita dia sebab cerita dia macam, yelah cerita lama kan, macam mana. Tapi time dulu-dulu memang menarik lah tengok cerita macam gitu. Jadi baru-baru ni katanya Farida Pasha tu yang berlakon watak Mak Lampir dalam versi sinetronnya tu dah meninggal dunia disebabkan oleh COVID. So dia meninggal dunia pada 16 Januari 2021 dan pada usia dia 68 tahun. Jadi marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk korang yang dah tonton video ni dan tonton sampai saat ni. So, maaf kalau ada yang terkurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Jadi, saya harap korang sukakan video ni dan kalau korang sukakan video ni macam biasa, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.